Assalamualaikum dan selamat petang. Saya baru masuk klinik, dan dapat mesej daripada pesakit saya menyatakan apa dia gastritis tu. Dan macam-macam pesakit-pesakit saya yang datang ke klinik pun bertanya gastrik, dan pemahaman gastrik ni banyak yang tak memahami secara detail, secara berkaitan dengan apa dia gastrik. Nak tanya, perut saya selalu rasa pedih-pedih. Perut biasanya kita refer kepada ulu hati ni yang merasa panas, kadang-kadang rasa pedih, kadang-kadang orang kata cucuk-cucuk macam tu. Okay. Definisi acute gastritis dia ada dua, ada satu kronik, satu acute. Kronik maksudnya gastrik tu telah lama, ada berbulan-bulan. Okay. Acute ni kadang-kadang bila dia ada gastrik dia baik lama, tapi kadang-kadang datang secara mengejut, dan itu dinamakan acute gastritis. Kalau ikut definisi biasa, sudden inflammation or swelling in the lining of the stomach, maksudnya radang di dinding perut. Kata gastritis itu merujuk gastrik, perut. Itis, inflammation, itu dalam bahasa perubatan Melayu kita, radang di perut. Kronik maksudnya gastrik itu telah lama, ada berbulan-bulan. Sakit ni bukan sentiasa sakit, dia datang sekali-sekala, dan dalam masa tak begitu lama lah, dalam kadang-kadang 5 minit, kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang dia bukan berterusan, bukan sentiasa sakit, dan secara mengejut, dan can be caused by injury, bakteria, kuman, virus, stres pun boleh menyebabkan gastrik. Tetapi yang biasa common gastrik ni adalah disebabkan oleh pengambilan ubat tahan sakit. Dalam bahasa Inggeris dia, ubat yang dinamakan non-steroidal anti-inflammatory drugs. Yang senang kita kata ubat tahan sakit. Apa-apa jenis ubat tahan sakit boleh menyebabkan gastrik. Antara faktor lain yang biasa adalah pengambilan steroid. Dia diambil untuk merawat pesakit. Kadang-kadang ada yang biasa pesakit mengalami arthritis, sakit sendi, sakit sini, sakit sana, mana-mana lah. Pemberian steroid boleh mengurangkan sakit arthritis ni, inflammation, biasa inflammation. Dan kebanyakan di Malaysia ni pengambilan makanan yang pedas boleh menyebabkan gastrik. Gastrik di kalangan remaja biasanya disebabkan oleh stres. Remaja ni di peringkat usia remaja belasan tahun, yang masuk 20-an dan late remaja lah, remaja yang meningkat pada alam dewasa. Tapi dalam lingkungan umur belasan tahun ni, ramai pesakit yang datang ke klinik mengadu pedih, ulu hati, perut kembung, sakit perut, terutama bila nak dekat exam. Dan apakah punca-punca dia? Punca-punca gastritis, acute gastritis di kalangan remaja biasanya stres, nak dekat exam, tak makan, tahan perut, nak jaga berat badan, tak nak gemuk, makan tak menentu, kadang-kadang pagi tak makan sampai petang baru nak makan. Satu lagi, pengambilan makanan yang tak berkhasiat. Apakah tanda-tanda acute gastritis? Selera makan berkurangan atau tak ada selera nak makan. Ia berkaitan dengan perut. Apa-apa pun ia berkaitan dengan perut. Rasa perut kosong, selera makan pun tak ada, rasa angin dalam perut, menolak, rasa loya, dan kadang-kadang rasa nak muntah. Dan ada ketika dia akan muntah adalah merupakan salah satu simptom, sign symptom untuk acute gastritis ni. Antara lain seperti najis berwarna hitam, muntah darah, dan itu di peringkat yang teruk, di mana acute gastritis ni telah mengalami pendarahan. Dan bagaimana untuk memastikan dia adalah acute gastritis? Paling simple, pergi jumpa doktor lah. Di bidang perubatan ni kita akan membezakan ia adalah penyakit acute gastritis ataupun penyakit-penyakit lain yang berkaitan. Seperti kalau pernah dengar peptic ulcer, ulcer di bahagian usus, Crohn disease, ni penyakit chronic inflammation di usus-usus. Ini nama-nama perubatan lah.
gallstone, gallbladder disease. Satu yang common adalah food poisoning, keracunan makanan. Keracunan makanan ni pun boleh, kadang-kadang kita tak dapat bezakan antara acute gastritis dengan keracunan makanan. Macam tadi, keracunan makanan ni biasanya muntah, cirit. Dalam acute gastritis ni pun ada muntah tapi tak ada cirit lah, ada muntah. Okay, tapi najis yang keluar tu berwarna hitam. Acute gastritis ni biasanya tak perlu rawatan. Diet adalah penting untuk pesakit-pesakit yang mengalami penyakit seperti gastritis, penyakit yang berkaitan dengan usus. Perkataan dan diet ni adalah makanan yang dari segi tekstur dia adalah lembut. Okey, kurang fiber, pH dia tinggi atau acidic, kurang, dan kurang perasa. Ini adalah kriteria blend diet, dan ia dapat menolong dan mengurangkan iritasi pada dinding perut ataupun dinding usus. Contoh-contoh blend diet yang boleh diamalkan untuk pesakit-pesakit acute gastrik ni adalah pengambilan susu yang kurang atau tiada fat, tiada lemak, yogurt. Tapi bila kita ambil benda-benda ni, ada setengah orang tu ada yang bermasalah seperti tidak tahan kepada lactose intolerance atau milk protein intolerance. Okay, mereka ni tak tahan pada ni dan boleh bila makan jadi diarrhea. Selain daripada susu tadi, tumbuh-tumbuhan, vegetable kena ada dalam setiap pemakanan kita, seperti carrot, green beans, bayam, kentang. Ini adalah sayuran yang boleh didapati dan senang didapati, dan dia kena ada dalam setiap pemakanan kita. Fiber fruits, buah-buahan yang kurang fiber seperti pisang, buah tembikai. Okay, kalau siapa yang boleh makan avocado, okey juga. Okay. Selain daripada yang tiga tadi, susu, sayur-sayuran, buah-buahan dan proses lain, cereal, okay, seperti roti putih, sesuai untuk terutamanya macam pelajar-pelajar ni, kerana mereka ni kadang-kadang susah nak makan. Selain daripada itu, bubur, telur dan ikan adalah antara makanan yang boleh dimasukkan di dalam blend diet ni. Okay, mereka yang mengalami acute gastritis ni, okay, perlu mengelakkan makanan-makanan seperti pengambilan susu yang berlemak. Dan sekarang ni banyak makanan yang menggunakan whipped cream yang macam-macam lah, cupcake, cream, itulah itu cuba elakkan. Okay, ice cream pun tak berapa elok. Okay, cheese, ni satu lagi lah, cheese macam-macam sekarang ni, pisang goreng cheese, ayam goreng cheese lah, macam-macam lah. Okay, benda-benda ni kena perlu dielakkan. Setengah sayur-sayuran pun boleh menyebabkan perut ni mengeluarkan gas yang menyebabkan gastritis ni lah. Antara sayur-sayuran tu seperti bawang, garlic, bawang putih, bawang merah, peppers, brokoli, cauliflower. Ni adalah sayur-sayuran yang boleh menyebabkan acute gastritis. Dan salah satu yang biasa kita dengar, yang biasa saya suggest kepada pesakit, tidak mengambil tomato, kerana tomato ni very acidic food, makanan yang acidic. Dari aspek buah-buahan pula, buah-buahan yang perlu dielakkan oleh golongan yang mempunyai penyakit acute gastrik ni adalah berries, semua jenis blueberries lah, apa-apa ya, berries, okay, grapes, anggur, prawn, orange, lemon. Pesakit acute gastritis ni banyak dia punya pantang larang. Kita kena jaga perut kita lah, macam mana pun nak tak nak. Okay, once kalau kita dah ada simptom-simptom gastritis ni, okay, cuba elakkan, cuba dapatkan maklumat tentang pemakanan kita, dan cuba elakkan daripada memakan makanan tersebut. Kerana sikit-sikit kita makan, okay, macam peribahasa Melayu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itu juga kalau kita makan sikit-sikit dan sehari ke sehari, setiap hari kita kena makan. Dan pengumpulan makanan ni menyebabkan sedikit-sedikit menyebabkan tisu-tisu pada dinding perut tu menjadi rosak, dan lama kelamaan menyebabkan penyakit yang lebih serius. Secara general, untuk mereka yang ada penyakit acute gastritis ni, kira saya boleh nasihatkan mereka untuk memakan small portion, makanan yang sedikit tetapi kerap dalam masa sehari, okay, untuk mengelakkan
perut kosong, pengeluaran asid yang berlebihan. Okay, selain daripada itu, suplemen seperti aloe vera sesuai untuk merawat penyakit gastritis ni. Okay, untuk mengurangkan simptom-simptom usus. Okay. Satu lagi tips yang kita perlu amalkan, itu elakkan daripada makan malam yang lewat. Okay. Kalau boleh sekurang-kurangnya sebelum 2 jam tidur tu jangan makan apa-apa lah. Okay. Kalau perut penuh, full stomach lah, perut dah makan waktu kita tidur, ia akan menyebabkan simptom gastrik ni akan menjadi teruk. Satu lagi yang favorite yang orang suka lah, kalau pergi mana-mana dia akan kata nak minum kopi, mengopi apa macam-macam lah. Dengan pesakit gastritis, anda semua kena elakkan dari mengambil apa-apa jenis kopi, kerana kopi ni mempunyai kandungan kafein yang tinggi dan kandungan asid yang tinggi. Walaupun kopi tu mengatakan dia decaffeinated kopi yang telah decaffeinated dan tentunya tak ada kandungan kafein dalam kopi, tapi masih kandungan asid dia tinggi. Jadi dari segi rawatan, kebiasaan pesakit-pesakit yang ada acute gastritis ni, kita galakkan mereka membuat skop, kita masukkan kamera dalam mulut kita dan ambil sedikit tisu untuk ujian H. pylori. Ia adalah sejenis bakteria yang menyebabkan ulcer pada permukaan perut, dan rawatannya adalah antibiotik, dan sakit-sakit ni memang kena jumpa doktor lah. Kalau kita tengok lifestyle, cara hidup remaja dan penyakit yang berkaitan yang common seperti acute gastritis ni, kebanyakan remaja yang saya katakan tadi tidak mengambil balance diet tadi. Okay, pengambilan makanan yang tak menentu dan suka mengambil seperti makanan ringan, tidak makan, minum kopi, ini semua adalah gaya hidup remaja, dan itu sebab sedikit berkaitan dengan acute gastritis di kalangan remaja, dan cuba kita elakkan, okay, terutama remaja, cuba elakkan mendapat penyakit acute gastritis ni. Pasal kalau kita, dia lama-lama dia akan menjadi serius dan menjadi kronik, dan mungkin satu masa nanti akan menyebabkan perut pecah, permukaan perut yang pecah, dan menyebabkan penyakit yang lebih serius. Okay. Dan sebelum saya akhiri topik untuk hari ini, saya harap mereka yang sudi subscribe channel saya, Dr. Tajul, harap dapat subscribe channel ini, kerana ia memberi banyak manfaat tentang perubatan kepada semua golongan lah, tak kira sesiapa saja. Dan kalau boleh kita merawat diri kita sendiri, dan kita tak mengharapkan doktor untuk merawat, pasal kalau kita jumpa doktor tak berapa lama sangat kita jumpa. Okay? Dan satu lagi, like video saya, komen kalau perlu topik-topik yang lain, dan selepas tu share. Okay? Jumpa lagi.